Ada tak suara? Ha? Tadi kata buku dah. Dia ada suara tak? Tak ada lagi? Ada? Okey. Depan mula-mula tak ada suara. Okay. Yang pertama itu, jadi dalil perkara yang berkait dengan tauhid, asasnya pendalilannya akal lah. Naqal itu tabi' dan juga munabbih, sebagai memberi peringatan ataupun memberi tambih di atas dalil tersebut. Wal akhir, yang akhir iaitu sam'iyat, perkara yang berkait dengan sam'iyat. Perkara-perkara ghaibiyah, syurga, neraka. Al-aqlu fihi mukirrun wa muwaddihun. Akal padanya dia mengikrarkan dan menerangkan. Dia tugasnya sebagai mengikrar dan juga menerangkan kepada apa yang datang daripada dalil nakli berkaitan dengan syurga, neraka, perkara-perkara ghaib lain lagi. Nampak? Jadi kena fahamlah sini maksudnya dia tidak ada pertentangan ataupun kita tidak ada ta'arud di antara al-aqlus sarih wan naqlus sahih. La ta'aruda bainal aqlis sarih wan naqlis sahih. Tidak ada pertentangan antara dalil akli yang jelas dan juga dalil nakli yang sahih. Dia tak ada pertentangan. Kita tak boleh kata sebab apa? Tak boleh kata bahawa ini bertentangan dengan akal. Maka kita akan jadi Mu'tazilah lah, mendahulukan akal. Ataupun kita berpegang kepada nukilan-nukilan yang tidak sabit, dhaif. Yang mana nukilan yang tidak sabit itu kalau bertentangan dengan akal, maka kita akan tolak sebab nukilan itu tidak sabit. Jadi kalau betul nukilan itu datang dengan jalan yang sahih, maka dia tidak akan sama sekali bertentangan dengan kaedah akal yang sarih, kaedah akal yang tepat. Kenapa? Kerana akal al-aqlu wan naqlu kilahuma min Allah. Akal dan juga nakal itu kedua-duanya daripada Allah Ta'ala. Sumbernya satu. Jadi Allah Ta'ala jadikan akal sebagai cara untuk kita faham kepada an-naql. Maka akal ni sebagai alat. Takkan alat yang Tuhan bagi itu alat yang rosak. Kecuali orang merosakkan akal lah. Akal yang itu kata al-aqlu sahih, al-aqlu as-sarih, as-sarih, dan juga an-naqlu as-sahih. Okey. Boleh. Cuma pada susunan pendalilan, sebagaimana kata Imam Zarruq, ada perkara yang dalam akidah ini yang dalil yang diutamakan ialah dalil akliyah. Contoh dalalatul tauhid tadilah. Supaya apa? Supaya tidak ada hujah lagi kepada orang yang tidak menerima Islam bahawa Tuhan itu memang satu. Adapun kalau dalalah tauhid terhenti di atas dalalah naqal, maka dalalah naqal berhajat itu berhajat kepada dia asasnya ialah dalil naqal. Maka orang bukan Islam berkata, apa bukti kami kena terima dalil nakli itu? Buktinya kerana dia datang daripada Khaliq, Allah. Dan Allah tu apa sifat? Allah itu berkaitan tauhid lah. Jadi akan berjakut daun. Jadi selesai lah. Sebab itu dia kena berakhir dengan sesuatu yang disepakati. Apa dia? Iaitu akal. Di mana orang beriman ataupun tidak beriman mempunyai satu kefahaman ataupun kaedah akal yang mana disepakati oleh al-uqala, iaitu wujubul wajibat
wa jawazul jaizat wa istihalatul mustahilat. Nampak? Hukum akal tu lah, hukum akal tu. Itu semua orang sepakat. Wa taqbihu wa tahsinu fi syar'iyyati syar'iyyun. Dan takbih dan tahsin, membilang buruk dan membilang elok itu pada syarak, syar'iyyun, itu hukum syar'i, hukum syarak. Ini nak rak kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah at-tahsin wa takbih aqliyan. Di sisi mereka sesuatu itu baik dan buruk dia, hukum baik buruk itu zati bagi sesuatu itu. Sama ada syarak datang tak syarak tak datang ke, sesuatu itu hukum baik buruk itu zati melihat kepada diri sesuatu itu. Kita tidak. Yang mana syarak kata baik baru kita hukumkan dengan baik. Yang mana syarak kata takbih, qabih, kita hukumkan dengan qabih. Khilafan lil Mu'tazilah, menyalahi bagi Mu'tazilah. Wa ma kana bi ma'na situ. Ya, jadi at-tahsin wa at-taqbih indana syar'iyyan khilafan lil Mu'tazilah fa innahuma indahum aqliyani. Wa ma kana bi ma'na mula'amati at-tab'i wa munafaratihi wa sifati kamali wa sifatil kamali wan naqsi aqliyun. Tengok. Dan apa yang daripada makna mula'amah, daripada makna mula'amati at-tab'. Mula'amah makna sesuai dengan tabiat. Wa munafaratiha, ataupun tidak. Munafarah ni makna tak kena. Munafarah ni kita kata liar daripada syiar. Tanfir ni makna meliarkan daripada tabiat. Lawan kepada mula'amah lah. Kalau mula'amah ni sesuai, munafarah ni tidak sesuai. Ia tidak sesuai dengan tabiat. Benda yang tabiat tidak suka. Yang meliar daripada tabiat. Yang tabiat liar daripada dia. Liar ni makna lari. Lawan kepada mula'amah. Dan perkara daripada, dan wa makana bimakna, dan yang dalam makna mula'amah tabi'i bersesuaian dengan tabiat atau menyalahi ataupun nampak? Itu aqliyo. Apa maksud ni? Tahsin takbih pada syar'iyat itu hukum syarak. Tapi perkara yang mana bukan kita kata bukan berkait dengan syarak, tapi sekadar benda itu pada tabiat kita adakah sesuai ataupun tabiat kita tolak dia. Adakah itu dikira sifat sempurna atau sifat kekurangan? Itu benda yang akli, yakni boleh difaham daripada akal. Ini nak menunjuk apa? Ini juga pengarang nak beri faham sini. Walaupun Asy'ariyah mengatakan at-tahsin wa takbih syar'iyyan, tapi mereka tidak menolak tahsin dengan takbih dengan makna mula'amatil tab'i. Dengan makna sifatil kamal, itu tak tolak. Dengan maksud apa? Bahawa tabiat boleh faham sesuatu itu sesuai dengan tabiat ataupun tak sesuai. Sesuatu itu kesempurnaan atau kekurangan, benda itu dapat dipaham pada akal. Akli ay mudrakun bil akli, dapat dipaham dengan akal. Atas sebab itulah berlaku dalam usul fiqh, dalam kaedah bila kita nak tentukan sesuatu tu mudarat atau manfaat, mafsadah ataupun maslahat, situ ada peranan akal di situ. Jadi setengah daripada golongan-golongan yang membenci Asy'ariyah ni dituduh Asy'ariyah ni menolak illah dan juga menolak maslahat dengan andaian bahawa tahsin dan takbih Asy'ariyah tolak habis dengan maksud semua. Nampak tak? Jadi kena fahamlah yang kita tolak ialah dengan kefahaman Mu'tazilah itu. Adapun sebagai dengan makna mula'amatit tab'i, sesuai dengan tabiat, wa munafaratihi atau tidak sesuai dengan makna sifat kamal dan juga kekurangan, maka itu perkara akli, yakni akal ada ruang untuk faham baginya.
Nampak? Jadi kita tidak apa nama ni, tidak menolak secara penuh peranan akal, bukan. Khilafan liman azala al-aqla 'anil kull. Menyalahi bagi orang yang mengasingkan akal daripada semua sekali. Tak boleh belaka, akal tak ada ruang belaka masuk. Tak. Jadi masalah adalah masalah usul fiqh ni nak menentukan masalah dengan maslahat. Au ja'alahu aslan fil kulli. Itu jadi orang yang tolak belaka pun itu juga masalah, maka mereka tidak menggunakan kias. Wa mula'amatu syai'. Mereka tak kias lah. Dan juga menyalahi orang yang menjadikan akal tu asal dan asas bagi setiap perkara. Golongan ini golongan akliyun. Sehingga nas pun terpaksa ditolak kerana apa? Kerana bercanggah dengan akal. Jadi melebihkan akal pun salah, menolak akal sepenuhnya pun salah. Pegang pada akal sebagai asas sehingga menolak nakal pun salah. Menolak akal sepenuhnya, pegang pada nas secara zahir pun salah juga. Jadi Asy'ariyah ni ahli sunnah min baini farthin wa damin labanan khalisa sa'ighan lisyaribi. Duduk tengah-tengah. Qala ba'du masyayikhina as-sufiyah. Perbahasan akli. Tengok kalam ahli sufi tak. Macam mana mereka ungkapkan perbahasan akli dengan bentuk ibarat yang mana kita dengar ni dia kata apa? Wa innamal aqlu alatun lil ubudiyyati lal isyrafi ala rububiyyati. Sesungguhnya akal itu alat untuk kehambaan, bukan alat untuk memerhati dan membuat pemeriksaan. Isyraf maknanya untuk memerhati di atas sifat ketuhanan. Kalam Sufiyah ni hilu. Nampak tak? Kalam dia maknanya dia melihat benda sama je. Tapi dari segi aspek berbeza. Dia kata akal ni alat untuk kita menjadi hamba, ubudiyah. Menzahirkan kehambaan kita. Bukan alat untuk kita meneliti dan memerhatikan tentang sifat ketuhanan. Bukan. Maksudnya apa? Maksudnya akal Tuhan beri untuk kita jadi hamba dia. Bukan untuk kita tanya lebih-lebih berkaitan dengan sifat ketuhanan. Bukan. Nak isyraf. Isyraf bukan makna makrifat. Isyraf ni kita pula nak tentu. Isyraf ni makna kita macam musyrif ni apa musyrif? Supervise. Penyelia. Kita nak selia lah. Kita Tuhan. Akal buat gini. Tak boleh. Akal ni hanya tugas memahamkan rububiyah Tuhan. Tujuan untuk kita jadi ubudiyah. Bukan kita nak isyraf. Ini dah boleh terima sifat Tuhan ni. Sebab sifat Tuhan ni tak diterima akal. Tak boleh itu. Bila Tuhan kata dia sifat, akal tidak berperanan untuk menyelia ataupun menentukan betul atau salah. Hanya tujuan untuk mengikrarkan apa yang Tuhan ikrar. Jadi ahli sufi tengok dari segi aspek kehambaan. Ada bertentangan tak? Tak ada bertentangan. Tak ada bertentangan. Qala al-muhasibi. Ini kata Al-Haris al-Muhasibi. Wa haqiqatuhu. Apakah hakikat akal? Wa haqiqatuhu gharizatun yutahayya'u biha ila idrakil ulumin nazariyah. Akal itu gharizah. Gharizah ni makna benda fitrah. Fitrah yang yutahayya'u biha, yang mampu atau dipersiap. Yutahayya' ni dipersiap dengan makna mampu. Dipersiap dengannya, yakni dengan ada fitrah akal ini mampu untuk ila idrakil ulum nazariyah, untuk kita faham ilmu-ilmu nazari, ilmu-ilmu yang berbentuk pemikiran. Wa ka'annahu nurun yuqzafu fil qalbi, seakan-akan akal itu cahaya yang Tuhan campur dalam hati. Ini macam kalam Imam Ghazali sikit lah. Nurun yuqzafu fil qalbi, kalam yang cahaya yang dicampurkan di dalam hati. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fi Mizanil Amal. Kata Imam Ghazali dalam Mizan Al-Amal, apa takrif akal? Huwal quwwatu al-musta'iddatu, satu kekuatan, kemampuan yang siap bersedia liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu.
wa kumunuhu fit tifli, dan tersimpannya kemampuan ini pada kanak-kanak ka kumunin nakhlatis samuki fin nawati, seumpama tersimpannya batang pokok tamar dalam biji tamar. Biji tamar yang kita nak tanam, anak benih. Tidakkah dalam tu satu hari bila sampai besar dia akan jadi batang pokok tamar? Itulah. Maka begitulah umpamanya akal yang ada pada kanak-kanak. Dia semakin lama dia akan besar semakin besar. Ya. Wa qala Imamul Haramain huwa min ba'dil ulumi ad-daruriyah. Akal itu sebahagian daripada ilmu daruri. Akal itu sebahagian daripada istihalatil mustahil, itu ilmu daruri. Jadi hak tu akal tu. Sebab tu dalam apa nama ni, bila berbahasa hukum akal kan, man lam ya'rifu hadhil ahkam fa huwa ghairu aqil kan. Dalam Imam Haramain, dalam kitab-kitab lain dia sebut kan, bukan dalam Imam Haramain, tapi ulama menukilkan pandangan Imam Haramain gitulah. Di sisi Imam Haramain bahawa hukum akal yang tiga itu dia diri akal. Itu dia diri akal. Jadi akal itu apa dia? Hukum akal yang tiga wajib mustahil harus. Wa'tu ridha. Tapi pandangan ini diiktiraflah bi annahu yuaddi ila tasalsuli, kerana membawa kepada tasalsul. Wa fihi nazar, dan padanya ada nazar. Boleh dibahaskan lagi. Apa ni? Perlu makna ada nazar ni, makna seakan lemah lah. Kerana ada nazar, ada kritikan lagi. Mana? Imam Haramain kata hukum akal, al-ahkam al-aqliyah al-thalathah tu, itu dia akal. Itu dia akal lah. Akal tu tahu tentang hukum akal yang tiga. Okay. Jadi nak tahu hukum akal yang tiga dengan apa? Kita nak tahu hukum akal yang tiga tu dengan cara apa? Dengan cara akal. Dah akal tu hukum akal yang tiga kan? Nak tahu dia dengan cara apa? Cara akal lagi. Dah akal tu hukum akal yang tiga kan? Nak tahu dia dengan apa? Dengan akal. Tasasul. Awal. Jadi tidak susah tasasul. Jadi takrif tu tak apa kena lah. Tak tepat. Kalau kita kata hukum akal yang tiga tu, kita mesti kena tahu dengan akal. Dan akal tu ditakrifkan dengan hukum akal yang tiga. Maka nak tahu, mengetahui akal kok. Jadi akan tasalsalah. Takut sikit tu. Sebab dia akan takrif. Idrakuhu ay idrakul aqli kainun baina badihiyyin wa nazari. Akal ini benda yang dapat dipaham oleh akal terhad atau munhasirun. Boleh tak kata gitu? Munhasirun. Lagi jauh ni munhasirun baina badihiyyin wa nazariyyin. Terhad antara badihi nazari. Dia faham sama ada faham benda yang badihi atau benda yang nazari. Boleh. Wa idrakuhu baina badihiyyin. Apa itu badihi? Wa huwa ad-daruriyyul ladzi la yatawaqqafu al-ilmu bihi ala dalilih. Iaitu perkara daruri. Perkara yang mudah faham, yang senang, yang tidak terhenti ilmu dengannya, tidak terhenti mengetahuinya ala dalil. Nak tahu tu tak perlu dalil. Benda itu maklum semua sekali, panggil badihi. Ataupun daruri. Ataupun daruri. Dalam Syafi'i ada sebut beza kan? Ada.
antara badihi dengan daruri. Waqila mutaradifan, waqila bifarqin. Ada kata sama badihi dengan daruri, ada kata berbeza. Okey. Jadi ilmu daruri tu ataupun ilmu badihi perkara yang tak perlu pada dalil. Wala yuhtaju ilaihi fi, dan tidak berhajat kepadanya pada ilmu daruri, tak berhajat kepada dalil. Benda tahu dah. Seperti mana kita tahu satu lebih kecil daripada dua. Seperti mana kita tahu adanya kita. Seperti mana kita apa? Benda hak tak payah fikir, tak perlu kepada dalil. Wan nazari, dan juga idrak akal ni, yang kedua ialah dia idrak benda yang nazari. Apa nazari? Wa huwal mustafadu min dalalatil muqaddimataini wa nahwiha, iaitu yang dapat dipahami daripada dalil dua muqaddimah atau seumpamanya. Kalau kita susun muqaddimah dua atas jalan mantik, maka akan menatijahkan. Jadi idrak perkara yang nazari ni perkara yang kita faham dengan cara kita kena fikir, sama ada dengan menyusun muqaddimah atau seumpamanya. Wa huwal mu'awwalu alaihi fi itsbatil haqa'iqi jumlatan wa tafsilan. Dan itulah yang disandar. Mu'awwal ni maknanya yang dipegang atau disandarkan di atasnya pada mengisbatkan hakikat-hakikat jumlatan wa tafsila, secara umum ataupun secara terperinci. Okey. Jadi dalil nazari inilah pada kita nak mengisbatkan mana-mana haqaiq, mana-mana hakikat, maka kita akan gunakan dalil nazari. Dalil nazari. Hatta laqad qila, sehingga kan dikatakan laisal mu'awwalu fi itsbatil haqiqati ala ma'qulish syahidi. Dikatakan apa? Bukanlah yang disandarkan, yang dipegang pada mengisbatkan hakikat ala ma'qulish syahidi, di atas apa yang ditaakulkan oleh syahid, oleh penglihatan, oleh panca indera sahaja. Asas dan sandaran itu pada mengisbatkan hakikat, bukan pada apa yang dapat digambar atau dipikir oleh benda, oleh mata, apa yang dilihat saja. Sebab apa? Lau qila bidzalika, kalau dikata sedemikian, la batalat tauhidu wa lazimat ta'til, nescaya akan batallah ketauhidan dan akan lazimlah ta'til, kita menafikan sifat-sifat. Kalau kita nak hukum berkaitan Tuhan ni berdasarkan apa yang kita nampak sahaja, maka akan batallah ketauhidan. Tak? Hak nampak saja. Hak nampak dia mesti ada tempat. Jadi nak mengisbatkan Tuhan tu ada tempat juga. Jadi salah lah. Atau kita nampak benda lagi. Kita nampak bahawa sifat apa lagi? Kita nampak bahawa sifat melihat itu mesti dengan mata. Maka kalau kita mengisbatkan Tuhan, kata melihat juga, Tuhan ada mata juga, boleh jadi kita akan menafikan sifat melihat. Sebab bagi kita melihat mesti dengan mata. Jadi mungkin sebahagian akan mentaktirkan sifat. Kita melihat sifat apa lagi? Sifat sifat rahmat Tuhan. Rahmat ni makna kasihan belah. Kita kata belah kasihan, ataupun riqatun fil qalbi. Kita kata apa? Hati itu rasa kasihan. Jadi kalau kita tengok kepada makna zahir ni, boleh jadi kita akan menafikan sifat kepada Tuhan. Padahal sifat itu sabit bagi Tuhan, tapi bukan dengan makna yang musyahad pada makhluk ni. Apa? Sebab tu dia kata yang muawwal pada mengisbatkan haqaiq ialah dalil nazari. Kalau semata-mata dengan melihat kepada syahid ini, melihat kepada makhluk, boleh jadi kita akan membawa kepada membatalkan tauhid. Kita mengisbatkan benda yang tidak sepatutnya, ataupun ta'til, menafikan sifat-sifat Tuhan. Kerana pada kita sifat itu pada makhluk, sifat itu mensabitkan baharu, tapi pada Tuhan mungkin tidak. Nampak tak?
Balil mu'awwalu ala ma thabata bid-dalailil aqliyati. Bahkan yang dipegang, yang disandar, yang menjadi sandarannya ialah apa yang sabit dengan dalil-dalil akal. Wal barahinil qat'iyyati, dan dalil-dalil yang qat'i allati la yumkinu lil uqala'i daf'uhuma, yang tidak mampu bagi orang berakal untuk menolak keduanya. Jadi dalil dalam masalah akidah ialah dengan dalil burhan aqliyah, dan juga dalail aqliyah dan barahin al-qat'iyah. Yang mana orang berakal memang tak boleh tolak. Tak mampu tolak. Sebab itu dalil berkaitan akidah ni disyaratkan qat'i. Bila zanni dia tak akan datang, tidak akan sampai kepada tahap makrifat yang betul. Jadi mesti dengan dalil qat'iyah. Wala linubala'i radduhuma, dan tidak kepada nubala. Noble maksud putih ambil dengan noble, samalah orang-orang yang mulia ataupun orang-orang bijak. An-nubala, dan tidak mampu bagi orang-orang yang bijak untuk radduhuma, untuk menolaknya, menolak kedua-duanya. Sebab dalil itu qat'i. Setiap yang wujud mesti ada, setiap yang baharu, setiap yang diciptakan atau setiap yang baharu mesti ada yang menciptanya. Maka alam ini baharu. Bila alam tu baharu, tentu alam tu ada pencipta. Dah. Wala yatatarraku syakku raibu ilaihima, yang tidak mendatanginya oleh syak dan juga keraguan pada kedua-duanya. Dalil itu yang tak boleh nak syak, tak boleh nak syak dah. Tidak ada keraguan yang dapat datang. Kal fi'lil mawjudi bi fi'lil fa'ili. Contoh seperti al-fi'li al-mawjudi bi fi'lil fa'ili. Perbuatan yang ada, yang berlaku, tentulah berlaku dengan perbuatan fa'il. Al-fi'li mawjud, berlaku satu perbuatan. Contoh, tiba-tiba berlaku satu perbuatan. Kita ambil contoh, lukisan ada. Lukisan tu seorang perbuatan lah, hasil perbuatan. Perbuatan ni boleh dengan maksud fi'li mawjud. Fi'il bukan maksud masdar, maknanya hasil fi'il. Ya, fi'il ada dengan makna maf'ul. Jadi fi'il dengan maksud masdar lah. Masdar. Perbuatan yang terhasil. Contoh lukisan yang ada. Ataupun ni, air yang ada. Air. Ini perbuatan orang. Perbuatan ini al-mawjud mesti bi fi'lil fa'ili. Dengan perbuatan pembuat. Dia takkan ada sendiri. Dia akan ada sendiri. Maka apabila itu alam ni semua, itu diterima tak? Semua orang berakal terima. Takkan ada sendiri. Kamu kreatif pun tak percaya. Tidak percaya. Masuk dalam rumah tiba-tiba ada air. Siapa buat air? Tak ada orang kucai air. Air itu terkucau sendiri. Kalau terkucau sendiri pun masih ada andaian ada makhluk lain kucau. Apa tak? Jadi apabila berlakunya kesan perbuatan itu pada maujud, tentu ada yang membuat. Maka alam ini ialah kesan jelas bagi perbuatan Tuhan. Wabillahi taufiq. Dengan Allah Ta'ala sajalah taufiq. Al-khamisu. Yang kelima. Muta'allakul ma'kuli an-nafyu wal-ithbatu. Tempat ta'aluk ma'kul, perkara akli, hukum akal. Sama ada nafi atau isbat. Muta'allak ma'kul, iaitu apa yang berta'aluk oleh perkara yang difikir akal, iaitu hukum akal tu, dia berkait dengan nafi dan isbat. Bila begitu, fa'ahkamuhu thalathah. Bila nafi isbat, maka sesuatu tu bila dihukum dengan nafi dan isbat, dia akan lahir, hukumnya ada tiga je. Munhasiratun fi thalathah. Hukum dia terhad bagi tiga. Al-wujubu wal istihalatu wal jawaz. Wajib, mustahil dan harus. Ni kenapa tak dia pengarang cuba hurai ikut cara mana? Kalau kita baca kitab-kitab Asy'ariyah, Sanusiyah dan seumpamanya yang peringkat kita bacalah, dia tidak bawa. Dia kata al-hukm al-aqli yang hasilu ila salasati aqsam kan. Al-wajib wal mustahil wal jaiz gitu kan. Macam mana hukum akal tu jadi tiga? Macam mana hukum akal tu jadi tiga? Macam mana Nawawi? Apa dak 4, apa dak 2? Kenapa hukum akal tu tiga? Tidak 2, tidak 4, tidak 1, tidak 5.
Tiga lah, molek sikit kot. Boleh gitu. Ada sebab. Jadi kita sekarang ni, pengarang cerita. Apa sebab hukum akal tu tiga? Kalau kita ngajar, kalau orang biasa, orang awam tidak tanya. Kalau jenis suka tanya sikit, dia mikir lah. Sebab apa tiga ustaz? Orang ni. Kan ada ni soalan gitu. Kenapa hukum akal tiga? Kitab kata tiga. Pasal tanya lah. Baru-baru nak masuk mukadimah. Jadi kurang-kurangnya kena ada buah lebih tu. Kerana pada penisbahan hukum, dia tak lari pada kita mengisbatkan hukum dengan isbat atau kita menafikan. Kita mengiyakan atau menidakkan. Dua tu kan? Sama ada mengiyakan atau menidakkan. Jadi dua. Jadi mana tiga? Tengok. Kita maklum dah hukum akal tiga. Al-wujub, al-istihalah, wal-jawaz. Fal-wajibu ma la yutasawwaru nafyuhu. Wajib itu yang tidak digambarkan, tidak boleh digambarkan penafiannya. Yang ni yang tidak menerima nafi. Itu wajib. Wajib perkara yang tak terima nafi. Akal tak boleh terima tak. Akal tidak boleh menerima tidak. Itu wajib. Seperti mana kita kata apa? Apa nama ni? Jirim itu wajib sama ada gerak atau diam. Tak. Jirim itu wajib sama ada gerak ataupun diam. Tak boleh terima bahawa jirim itu tak bergerak dan tak diam. Wal mustahilu ma la yutasawwaru wujuduhu. Mustahil pula yang tidak digambarkan adanya. Wujud. Dia ubahlah bahasa, kalau bahasa subuh tuhu tak apa ke? Supaya kena dengan nafyuhu. Tapi tak apa je, wujud. Sesuatu yang tidak ditasawur ada ia, subuh tuhu. Tak boleh nak terima sungguh. Tak boleh nak terima ada. Jadi itu mustahil. Mustahil ni akal tak boleh terima benda tu ada atau benda tu sabit. Atau benda tu sungguh. Benda jirim itu, bola itu bergerak dan diam. Bergerak dan diam dalam satu masa. Boleh terima tak? Akal tak boleh terima bahawa sesuatu objek bergerak dan diam pada satu masa. Wal jaizu ma la yamtani'u tasawwuruhu min wujudi muqabilihi. Perkara yang tidak menghalang tasawurnya, tak menghalang dari ada muqabilnya. Apa maksud? Terima dua-dua lah. Tidak menghalang tasawurnya, tasawur jaiz itu daripada ada lawangnya. Kita ambil satu jaiz. Kita kata bola bergerak. Kita hukum bi annal qurrata mutaharrikatun. Bola bergerak. Jadi bergerak bagi bola itu kita hukum dengan bergerak. Berhukum dia dengan bergerak tidak menghalang bahawa adanya hukum lawang dia. Bahawa bola itu diam. Maka bola itu ketika dia bergerak, hukumnya harus dan dia tidak menghalang bahawa dia dihukumkan dengan lawangnya iaitu diam. Cuma takbir dia lain sikit lah. Kalau takbir biasanya, ma la yaqbalu, ya ma yaqbaluhuma, ma yaqbaluhuma. Yang menerima kedua-duanya. Menerima apa? Subut dan juga nafi. Jadi takrif dia tu sikit lah. Jadi takrif ni kalau moleknya ambil takrif dalam Sanusiah lah. Dari segi takrif lah. Tapi ini untuk kefahaman kita nak tengok macam mana jadi tiga tu. Jadi tiga kerana nafi isbat satu. Dan pada penisbahan sama ada nafi, kita menafikan nafi atau menafikan isbat ataupun menerima dua-dua. Menerima dua-dua. Kena ingat, dalam masalah takrif ni, bila nak buat takrif bagi wajib dan mustahil, buat takrif mesti dengan cara nafi. Kalau tidak, dia tidak akan jadi jami' mani. Apa? Contoh kata-kata. Apa takrif wajib? Ma yaqbalu. Kalau takrif wajib kita kata ma la yaqbalu al-intifa. Perkara yang tidak menerima nafi.
ma la yaqbalu lintifa. Al-wajib ma la yaqbalu lintifa. Perkara yang tidak menerima penafian. Jadi mula ayat dengan nafi. Kalau kita buat ayat positif, dia akan jadi ma yaqbalu as-subut. Takrif betul tak? Takrif tak akan jadi jami' manik. Kalau wajib itu ma yaqbalu subut, sesuatu yang menerima ada. Adakah dia menafikan tak ada? Dia terima ada, boleh dia terima tak ada kok. Jadi takrif tak akan jadi qaid tak akan jadi tepat. Apa tak? Jangan jadi yang sebab tu penting ni. Namanya tulabul ilmi lah. Penting. Pada marhalah ni apa takrif hak tepat. Jangan hak di mulut tengoklah. Kalau anda sebut tu kalau anda sebut salah pun tengok pada rujuk pada asal. Sana tu. Kalau tidak apa gigi awak celaru ikut dah. Terima ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini. Jadi takrif tu kalau kita nak apa biar apa hak mana yang jami' mana. Lepas tu hak tambahan takrif-takrif lain tu tak apalah. Cuma marhalah ni supaya apa? Supaya kita jadi pemahaman tu jadi mundhabit. Jadi mundhabit dan tepat. Dia bukan mesti banyak apa, tapi apa yang betul dan ingat dan faham yang betul. Okey, ni. Kat ni. Wal jaizu ma la yamtani'u tasawwuruhu min wujudi muqabilihi. Perkara yang tidak menghalang tasawurnya daripada ada lawangnya. Dengan istilah lain ma yaqbaluhu menerima subut dan juga intifa. Dalam kharidah dalam takrif wujub wajib mustahil harus ni kharidah. Boleh ambil situlah dalam syarah kharidah. Hatta dalam apa nama ni dalam Sanusiyah pun kan ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu kan. Ma la dia boleh nafi juga. Tapi tasawwur tu ada syarahan lah, ada perbincangan lah ulama dengan maksud apa. Sebab itu antara takrif yang kita kata boleh kemah juga dalam kharidah dan syarah dia. Okey. Fal wajibu naw'ani, maka yang wajib itu ada dua jenis pula. Wajibun li zatihi, wajib kerana li zatihi. Wajib li zatihi, wajib pada zatnya. Wajib pada dirinya, bukan kerana yang lain. Wa huwa Allah Ta'ala, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajibul wujud. Wajibun li zatihi, wajib kerana zatnya. Maknanya dia sendiri itu wajib. Wa wajibun li ghairihi, wajib kerana yang lain. Wajib kerana yang lain. Tidak ada contoh dia wajib kerana yang lain. Mana? Wajibun li zatihi. Wajibun li ghairihi. Makhluk. Makhluk saja tak jadi. Wajib li ghairihi apa dia? Wajibun li ghairihi. Wajib kerana ghairihi. Contoh apa? Apa dia? Sifat Tuhan. Sifat Tuhan tu wajib li ghairihi. Oh, berat. bukan wajib zat tu, kena zat Tuhan li ghairi tu li sifati, bukan. Wajib li zati mana wajib tanpa diwajibkan oleh yang lain. Masuk zat Tuhan contoh. Dan termasuk sifat Tuhan. Wajib li ghairi contoh apa? Ada? Alam ada alam ni, ada alam ketika ada ia. Melihat kepada ilmu Tuhan mengadakannya, maka wajib ada. Alam ketika ada ya sekarang, melihat kepada bertakluk ilmu Tuhan mengadakannya, wajib ada tak? Wajib ada. Dia pada tanpa melihat kepada takluk ilmu Tuhan,
Hukumnya harus. Dia tu sendiri, alam tu wujud atau tidak, hukum dia harus. Harus ada atau tak ada. Melihat kepada ilmu Tuhan yang mengadakannya, ketika ada ni maka ada ni wajib. Faham tak? Banyak lagi hot lain, contoh satu je lah. Apa-apa yang mana berkait dengan isabatul muti'. Isabatul muti' bin nazari ila ilal wa'di, memberi pahala kepada orang yang taat, melihatkan kepada apa? Melihatkan kepada janji Tuhan. Itu wajib li ghairi atau wajib arabi. Wajib arabi. Wal mustahilu nau'an. Mustahil juga nau'an. Mustahilun li dhatihi. Mustahil diri tu. Zat tu mustahil. Maknanya tanpa melihat kepada yang lain lah. Maksud di zatihi ay bi ghairi nazari ila ghairi. Pada hakikat dirinya itu mustahil. Wa mustahilun li ghairihi, dan mustahil kerana melihat kepada yang lain. Jadi mustahil li zatihi, contoh syarik lil bari. Apa tak? Mustahil li ghairihi apa contoh? Islamnya Abu Jahal. Islam Abu Jahal. Mustahil tak? Mustahil melihat kepada tidak bertakluknya ilmu Tuhan. Tapi dia pada hakikatnya harus. Sebab melihat kepada apa? Kepada perbuatan. Boleh Tuhan buat, tapi melihat kepada dia tidak bertakluk dengan Tuhan, maka mustahil. Fal mustahilatu bidzati sittatun. Okey. Ini menarik kat sini. Ni kalau benda ni cari dalam mutawalat ataupun kitab-kitab panjang ataupun kitab-kitab perbahasan umur al-ammah ataupun hasyiah-hasyiah. Fal mustahilatu bizzat sittatun. Perkara yang mustahil bizzat, maknanya benda ni memang tak terima. Mustahil pada dirinya sendiri. Apa dia? Ada sittatun, ada 6. Ada lagi kalau ikutnya dalam tu tahsilul hasil. Nanti kita tengok Mustahil bidzat ada 6 perkara. Ni kata kaedah mustahilat ni, kalau mana-mana berhujah ada 6 perkara ni, tahu dah benda tu batil. Apa dia? Pertama, uruwul mahalli. Sunyi tempat. Tempat dengan makna zat. Zat tu sunyi daripada sifat, satu sifat dan atau lawannya. Zat dengan maksud mahal dengan mana zat. Sunyinya zat daripada satu sifat dan lawannya. Maknanya tidak bersifat belaka. Contoh, meja tidak bergerak dan tidak diam. Faham? Itu mustahil. Sunyi daripada uruwul zat. An syai'in wa naqidihi, daripada sesuatu dan nakid dia. Maknanya dia diam pun tidak, bergerak pun tidak. Itu mustahil. Okay. Yang kedua, jam'u diddain, berhimpun dua berlawanan. Meja ini bergerak dan diam dalam masa yang sama. Itu juga mustahil. Mustahil zati. Yang ketiga, luzumud dauri wat tasalsul, melazimkan daur dan tasalsul. Sesuatu yang akhirnya membawa kepada daur atau membawa pada tasalsul. Itu juga mustahil. Yang keempat, 2, 3, 4, 5. Yang mana? 4 lah. Wa wuqu'u ma la yatanaha, berlaku perkara yang tidak berkesudahan. Berlaku perkara yang tidak ada sudah. Berlaku perkara yang tidak ada sudah. Ni tanpa kita lihat kepada yatanaha maksud apa ni? Yatanaha fi janibi al-madhi. Yatanaha fi janibi al-madhi. Tidak berkesudahan. Kalau benda itu makhluk, dia ada awal. Dia takkan ada, tidak ada awal. Sesuatu mesti ada awal dia. Makhluk lah. Dia tidak akan berlaku perkara yang tidak ada sudahnya. Kita dilahirkan oleh ayah kita dilahirkan oleh datuk mak nenek kita, siapa-siapa, akhirnya dah sudah lagi. Kita dilahirkan oleh mak ayah kita oleh mak ayah dia, mak ayah tok kita, mak ayah tok ayah kita. Dilahirkan siapa? Habis, mesti akan habis. Kalau tidak habis,
Maknanya ada tak kita? Tak ada lah, sebab dah habis. Sebab tidak akan habis pada tidak ada kesudahan. Bila ada sudah Nabi Adam dengan Siti Hawa baru boleh jadi sah belaka lah. Jadi akan hasilnya atau adanya kita. Tapi kalau kita nak lahir kita bergantung kepada sebab, yang mana sebab itu bergantung pada sebab sebelumnya, sebab bergantung pada sebab sebelumnya, maka takkan ada kesan atau takkan ada. Nampak tak? Nampak? Jadi di sini mustahil. Wa qalbul haqa'iq, mengubah hakikat. Sesuatu yang harus, sesuatu yang mustahil kekal mustahil. Tiba-tiba kita kata harus pula. Itu jadi qalbul haqa'iq lah. Wa butlanul hasri. Butlanul hasri. Apa maksud ni? Wa butlanul hasri. Mana tadi ni? Dia okey. Dia akan sebut sini. Butlanul hasri dia akan sebut. Apa dia butlanul hasri? Iaitu kita menghadkan, menghasarkan maujud itu, benda yang ada itu mesti bertempat sahaja ataupun mesti bergerak dan diam sahaja. Benda yang ada, maujud, bukan baharu. Al-hasrul maujud, contohnya hasrul maujud fi mutaharrikin wasakini. Benda yang ada, kita hadkan pada yang gerak dan diam saja ataupun yang bertempat saja. Maka kita pun menghukumkan bahawa segala benda itu mesti bertempat. Kalau tidak bertempat, dia tak ada. Tak betul lah. Sebab apa? Sebab Tuhan itu maujud, tapi dia bukan bertempat. Atau kita kata maujud itu mesti mutaharrik atau sakin. Benda maujud itu mesti bergerak atau diam. Maka kita pun kata Tuhan, bila dia maujud, dia pun sama ada bergerak, dia diam. Betul tak? Tak betul. Jadi hasru, butlanul hasri, menghasarkan perkara maujud antara mutaharakah dan sukun, itu tidak sah. Okey. Ini nampak 6 perkara, tapi 6 ni kita boleh kata kaedah ini bukan umum lah. Tapi kena kepada beberapa masalah yang tertentu. Iaitu butlanul hasri. Terhad pada benda yang dihasarkan. Batalnya hasar, batalnya kaedah kita hasarkan benda maujud itu pada yang bergerak dan juga diam saja. Kenapa? Kerana ada maujud yang tidak bergerak dan diam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad jama'a ba'dhum. Tengok nota kaki nombor 2 tu. Wa zada ba'dhum sabi'an. Sebahagian ulama tambah perkara mustahil yang ke-7. Wa ramazalahu biharfi ta, dan dia letakkan rumus dengan huruf ta. Jadi kat sini dia kata ijlun qata, ijlun waqaf, ijlun waqaf. Ijl apa maksud? Huruf ain. Setiap huruf tu mewakili bagi setiap awal perkataan tu. Ijlun waqaf. Di waqaf jama'a ba'dhum awwal hurufi hadhihi sittati biqaulihi ijlun waqaf. Sungguhnya telah menghimpun sebahagian mereka huruf-huruf bagi enam kaedah ini, 6 perkara mustahil ini dengan katanya ijlun waqaf. Ain nisbah kepada huruf, jim nisbah kepada jam'u jiddan, lam nisbah kepada apa? Nisbah kepada luzum. Kemudian wa nisbah kepada wuku'. Kemudian qaf nisbah kepada qalbu haqa'iq. Lepas itu ba nisbah kepada butlanul hasri. Maka nota kaki nombor 2 ada yang ketujuh sebahagian ulama tambah huruf ta. Jadi ijlun wa qatab. Ijlun wa qatab tambah huruf ta lagi. Ta tu isyarat kepada apa? Isyarat ila istihalati ta'addudil fa'ili. Mustahil. Ta tu kembali pada apa? Sama ada ta'addudul fa'il. Satu asar mustahil dibuat oleh dua mu'athir. Ta'addudul fa'il merujuk satu asar mustahil dibuat oleh dua mu'athir, dua fa'il. Ataupun tarjih bila murajjih.
Tak juga, tak. Tarjih bila murajih. Sesuatu yang pada asalnya sama, mutasawiyan, dia mustahil dia berat tanpa ada yang memberatkan. Ataupun tahsilul hasil. Mengadakan, menghasilkan benda dah ada. Jadi ta ni kembali pada 3 lah. Ta'addudul fa'il, tarjih dan tahsilul hasil. Jadi kalau kita sambung benar jadi 9 lah. 9. Jadi kena tambah alif depan supaya cukup 10 tau. Ikut jalan cara makrifat tau. Kena tambah alif lah. Sebab bismillah ada 19 je. Sifat 20. Tambah alif sikit. Jadi kita tambah alif sikit. Dah cukup 10 tau. Okey. Mana tadi? Jadi 6 perkara tu. Okey, wa ma'na qawlihi butlanul hasri. Makna perkataan musannif. Butlanul hasri. Batalnya kaedah hasar. Menghadkan itu. Anna hasral mawjudi bainal harakati wasukuni la yasih. Kita menghadkan al-mawjud. Yang ada itu antara gerak dan diam itu tidak sah. Wa huwa batil. Kerana Allah pun mawjud. Tapi Allah tidak boleh disifatkan dengan gerak dan diam. Qala Abu Hamid rahimahullahu ta'ala fa inna man aqala jisman la mutaharrikan wa la sakinan kana ala nahjil haqqi nakiban wa limatnil jahli rakiban fanzur dhalika fa inna man aqala barang sekali sesungguhnya siapa yang mentaakulkan mentaakulkan ada jisim yang tidak bergerak dan tidak diam adalah dia di atas jalan hak itu nakiban. Nakiban makna adalah berpaling. Dia berpaling daripada jalan yang hak. Siapa yang fikir pada ada jisim yang tidak bergerak dan tidak diam, dia itu lari nakiban an nahjil haqqi. Dia cenderung ataupun berterpesong daripada jalan yang benar. Walimatnil jahili rakiban ay rakiban limatnil jahli, dan dia menunggang menaiki atas kejahilan. Dia ikut kejahilan lah. Apa maksud? Betul lah. Sebab jisim, siapa boleh fikir ada jisim tidak bergerak dan tidak diam? Orang tu lari daripada jalan yang sebenar lah. Jahil. Bila jisim, memang dia mesti sama ada gerak atau diam. Ni jisim. Kalau kita bicara ni mawjud lain. Nampak? Jangan nampak. Jangan nak keliru tu. Sini jisman. Orang ni hasrul mawjud. Jadi kalau jisim memang termasuk daripada sifat yang tidak bercerai daripadanya al-harakah was sukun. Adapun mawjud selain daripada ajsam, selain daripada makhluk, itu tidak berkait dengan sifat harakah dan sukun. Kerana dua sifat itu baharu. Fanzur dhalika, maka kamu perhatikan demikian itu. As-sadisu, yang keenam, ma'rifatu istilahi muhimmun, mengetahui istilah itu penting. Tahu istilah itu penting. Ilbihi, memang penting. Tahu istilah itu penting. Apa itu jirim? Apa itu jirim? Tak tahu istilah jadi pening kan? Dia pening, dia memeningkan orang. In bihi yaqa'ul fahmu wat tafhim, kerana dengannya akan berlakunya kefahaman dan memberi faham. Bila kita tahu istilah, kita dapat faham dan kita dapat beri kefahaman pada orang. Tapi kalau istilah pun kita tak tahu, ni masalah. Wa bihi yutasawwaru ta'allum wa ta'lim, dan dengan istilah inilah dapat ditasawurkan ta'allum, pembelajaran, wa ta'lim, dan pengajaran. Kalau istilah tak tahu, cakap kosong. Cakap kosong. Cakap kosong. Panggil buah. Wa fihi ma yakhussu wa ya'um, dan pada istilah tu ada yang khusus, ada yang umum. Wa min ahammihi, dan di antara yang paling pentingnya ialah ma'rifatud diddain, mengetahui erti diddain. Erti diddain. Ini ada dalam tu ta'liqat Sadidah kan. Ad-diddan ni amran wujudiyani bainahuma ghayatun minal khilaf. Dua perkara yang mawjud kedua-duanya yang mana berlawanan. Seperti
Abyadu wa aswadu atau al-bayad wa sawad, seperti putih dan hitam. Benda putih dan hitam. Benda putih ada, hitam pun ada. Wan naqidani, naqidaini, dua yang berlawanan dengan penafian pada salah satu. Nampak tak? Contoh wujud dengan la wujud. Itu naqid. Wa mithlaini, dan juga mithlaini, dua yang sama, mithlain. Dua yang sama. Contoh apa? Contoh? Bagus tak? Kita boleh baca fikiran anak. Kal-zahabi wal asjad. Sebab tu contoh lama sebut. Kal-zahabi wal asjad. Asjad bahasa mana? Bahasa Parsi ya? Kal-zahabi wal asjadi, seperti zahab wal asjad. Mislah ini. Benda sama lah. Sama. Itu tapi sebenarnya itu kalau kita kata mutaradif. Taraduf. Mislah ni, benda misal ni boleh juga contoh tu, kena juga tu. Tapi dia itu dari segi dua lafzani mukhtalifah, apa ni? Kalimatani mukhtalifani fil lafzi muttahidani fil ma'na. Itu contohlah. Misal ni contoh misal orang-orang. Sama lah misal orang dengan orang. Tak? Itu benda yang sama. Itu misal yang serupa. Dia orang, dia orang. Boleh tak? Ya? Ini rumah, ini rumah. Wal khilafan. Dua yang berbeza. Contoh apa? Contoh air dengan dua berbeza. Air dengan batu. Berbeza. Wal ghairaini. Ghairaini lagi umum daripada khilaf. Sebahagian kata ada makna sama. Sebahagian kata ghairan, ghair. Hadza ghairu hadza. Itu lebih umum. Lebih umum. Kerana ghair ini boleh jadi dia tu tak ada khilaf. Boleh jadi dia ada khilaf. Nampak tak? Khilafan. Khilaf ni makna berlainan tu. Contoh kita kata hadza ghairu hadza. Hadza ghairu hadza. Ghairan kan? Laptop ni lain pada ni. Tapi dari segi alat elektronik sama. Lain kita kata hadza khilafu hadza. Ini lain dengan ni. Sebab ni benda hakikat lain, ni hakikat lain. Ini pun panggil ghairan, ini panggil khilaf. Bahasalah istilah ya. Ada sebagian kata khilafah ini dengan ghairan ni sama. Dan seterusnya, ta'rif alam, wal alam, ta'rif alam tu apa? Wal jauharu, ta'rif jauhar tu apa? Alam tu masih wallah, jauhar tu ma tahayyaza bi nafsihi, wal arad ma tahayyaza bi ghairihi. Wa nahwu dhalika, dan seumpama dengannya. Ya. Wal jauharu wal arad. Jadi seumpamanya lah, bukan itu saja. Jadi penting kita tahu istilah tu. Apa takrif makan, apa takrif zaman, apa takrif apa lagi? Apa itu arash contohnya. Jadi itu penting tahu istilah. Sama juga yang anda rasa tak tahu buat apa. Wahabi ni dia tak mau belajar ke mana. Dia kata bila ulama kita kata kalau Tuhan itu bertempat di atas arash, lazim Tuhan berhajat kepada arash. Ataupun orang hok cakap tu faham ke tak, tahu Allah Alam. Kita andaikan faham. Tapi Wahabi malah faham. Masalah berhajat tu. Dia kata, apa Tuhan? Tuhan berada di atas arash tanpa berhajat kepada arash. Tuhan berada di atas arash tanpa berhajat kepada arash. Tak, mereka kata gitu tak? Kata gitu lah. Kita lagi tu. Siapa? Dia kata Tuhan berada di atas arash tanpa berhajat pada arash tau. Sebab dia tak faham makna hajat. Benda. Sedang dia makna hajat.
Yang, ha? Perlu ada. Ha? Ha, 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 ha. Tidak faham. Faham. Hatta orang kita pun Asy'ariyah nak rock pun, dia rock dengan fahaman hajat gitu kat sebahagian ni ada kata semua. Jadi dia faham mana hajat tu. Sebab tu perlu juga mana kita mengolah bahasa kepada kefahaman tu. Kita sebut hajat. Hajat ni tu kita terjemah bahasa Melayu, kadang kita lama dia tak terjemah pun. Kita sebut hajat gitu. Tapi bila kita dah lama ketinggalan dengan makna penggunaan bahasa tu, kita pula tak faham konteks sebenar, maka kita faham hajat tu makna seakan kita berhajat kepada makanan, berhajat kepada minuman. Makna Tuhan berhajat kepada aras. Jadi mereka kata, kami tak kata pun Tuhan berhajat kepada aras. Kerana Tuhan boleh saja nak beristiwa di mana-mana pun. Bukan Tuhan perlu dengan maksud Tuhan berhajat kepadanya. Itu hajat tu. Dia faham hajat dengan makna tu. Yahtaj, hajat yang kita maksudkan. Berhajat tu makna apa? Berkait. Jadi, kewujudan Tuhan tak berkait dengan aras. Bukan hajat mana Tuhan perlu. Waktu tu yang faham gitu. Dia kata, tak, kami tak kata pun Tuhan perlu pada aras. Maknanya Tuhan tak ada aras pun tak apa. Faham tak? Kita kata, bukan itu maksud Tuhan bila berada atas aras, kita kata melazimi Tuhan berhajat. Melazimi kewujudan Tuhan tu berkait dengan aras. Sebab dia ni sebab kepada atas. Waktu nak dinafikan tu. Nampak lagi? Nampak tak? Boleh debat dah. Okay. Benda kecil sangat tapi makna kena faham tu. Jadi ihtiyaj tu dengan maksud ihtiyaj dengan maksud hajat keperluan ni. Hajat yang dapat daripadanya manfaat yang kembali. Kan? Hajat dengan maksud apa? Bahawa berkait wujud Tuhan itu yataqayyadu bimakanin. Berkait dengan tempat. Itu maksudnya. Okey. Wa nahwu dzalika, dan seumpama itu. Fa amma al-alamu. Okey, dia akan terang makna sikit-sikitlah. Fa huwa kullu mawjudin siwallahi ta'ala wa sifati dzatihi. Iaitu setiap maujud selain daripada Allah dan sifat zatnya. Wa huwal kaunu 'inda sufiyyati wa ghairihim. Dan itu yang dipanggil dengan al-kaun. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu Allah wa anarahu nurullah. Al-kaun dengan maksud apa? Alam. Jadi sebahagian daripada ataupun istilah ahli sufi dia panggilkan alam dengan al-kaun. Benda hak tu Muhammad Syamsuddin dia rock kan? Dia rock Syekh Ali Jumaah. Kainin. Dia faham kan? Dia kata Tuhan pun kainun juga. Al-kaun kana Allah daripada ayat hadis, daripada hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Jadi dia kata Tuhan pun kain juga. Secara tidak langsung dia tak kata gitu, dia buat persoalkan. Jadi maknanya orang Arab pun apa faham kot juga. Jadi tak peliklah kalau orang Melayu kita jadi semabur pun. Dah ulama tulis kitab ni untuk orang apa? Untuk orang Arab. Tulis bahasa Arab tu kenapa? Untuk orang Arab. Apabila dah lama zaman-zaman Saliqatul Arabiyah itu, kefahaman bahasa Arab yang asal tu dah hilang dah. Lepas daripada kurun ketiga, keempat, kelima kan. Lepas daripada tu dah bahasa Arab tu hatta orang Arab boleh bercampur dengan ajam tak boleh faham sebagaimana kefahaman salaful ummah, sahabat dan juga tabi'in. Jadi ulama tulis dah hurai balik supaya pemahaman kita jangan lari daripada pemahaman salah. Bila salafus salih, para sahabat turun ayat Quran, yadullah fawqa aydihim. Masa tu kan sahabat adil kan, masa bai'atul ridwan, sahabat faham dia. Faham tangan dia.
Dia faham konteks ayat nak mengatakan Allah Ta'ala menolong mereka. Faham itu lah. Tiba-tiba mari hak ke dia ni, dia kata mengisbatkan tangan yang berasingan daripada zat Tuhan. Ya dengan maksud sifat ain, bukan sifat makna. Mereka sebut dalam kitab Wahabi sifat ain. Sifat ain mana sifat zat. Jadi pelik tak? Ni ulama terpaksa uraikan dengan terperinci. Mereka kata kita ikut kefahaman salafus ummah. Kita boleh bayang tak? Kita cuba bayangkanlah. Bila ayat tu turun pada sahabat yang mereka menghidupi suasana tu. Apa yang mereka faham dalam akal mereka? Faham makna siap ayat, apa konteks ayat cerita pasal apa? Gitulah. Adakah mari terfikir bahawa Tuhan tu ada ya 2 ke 3 kanan belakang ke tangan kanan sekiri se? Ada. Tahu tak? Sebab tu kalau fikir sebenarnya orang kata mazhab takwil ni lebih dekat pada pandangan sahabat dah. Sebab bila takwil ni dia takwil konteks ayat. Tapi apabila satu kalimah ataupun siap ayat itu satu-satu nisbah itu diasingkan, maka itu timbul perbahasan sama ada mentakwil atau tafwid. Adapun salah, dia faham konteks ayat. Apa dalam tu secara nisbah tu seruah ke Tuhan. Itu tafwid itu. Tafwid mana? Okey. Wa huwa kisman. Alam ni pula kisman. Jawahiru. Jauhar. Wahia ma ashghala faraghan, sesuatu yang menyibuki, yang mendiami ruang. Ashghala yang menempati ruang, sesuatu yang menempati ruang. Boleh Wahabi, apa itu ruang? Kan ya? Jawab kan Nawawi, apa itu ruang? Apa yang menempati ruang itu panggil jauhar. Fa in kana yaqbalu tajzi'ah. Yang menempati ruang maksudnya apa? Dia ada tempat lah. Dia ada tempat. Ruang tu makna dia sendiri mengambil ruang. Kalau nisbah kepada dia tu, dia sendiri ada ruang. Ataupun dia itu ada jihah atau arwah bagi yang lain tu dikira juga. Tapi istilah asyghala faragha ni dia mengambil ruang. Mana dia sendiri tu ada ruang, kita kata berjisim lah, istilah kita berjisim. Mudah je. Okey. Jadi bertempat dengan makna itu semua benda bertempat. Semua benda bertempat. Fa in kana yaqbalu tajzi'ata, jika sesuatu jauhar menerima tajzi'ah, menerima bahagi, fa murakkabun, maka dinamakan murakkab. Ni kaedah umum lah, walaupun isu ni perbincangannya ada panjang. Syarat nak kira murakkab ni berapa, 2 ke 3 ke? Secara umumnya ulama kita kata kalau lebih pada 1, 2 kena murakkab dah. Yang menerima belah, menerima pecah, maka jisim itu, jauhar itu dipanggil jauhar murakkab. Wa illa, jika tidak, fa basitun, maka dikira basit. Dalam makulat dibagi pula kan, suthun, khattun, suthun. Fa basit. Okey, yang kedua ialah arab. Wal aradu. Jadi alam ni sama ada jawahir wal a'rad. Wal aradu huwa al ma'na al qa'imu bil jauhar. Arad itu makna. Makna tu maksud sifat Makna dengan erti sifat. Makna dengan erti sifat. Ni kena faham molek kau ni sebab ada orang lama, orang tua pernah kita jumpa lah. Orang kata sifat 20 orang. Ada sifat 20, dia kata sifat makna ni sifat yang ada makna. Sifat yang ada makna. Bila makna ada berkuasa, kudrat, maka orang tu ada makna berkuasa. Dia faham sifat makna tu sifat makna. Makna dengan maksud erti. Tak kena tu tak kena. Sebab tu faham molek istilah. Makna dengan maksud sifat. Jadi arad ialah sifat yang ada pada jauhar. Kal harakati was sukuni, seperti harakat dan sukun, wa nahwihi, dan seumpama. Ni kalau buat hasyiah Syiah sini ni, kalau Syekh Syakawi ni dia boleh iraq pula sini. Banyak benda boleh iraq. Tapi kita tak
Tak sesuai, dia menghalang ke apa ni, apa nama ni, flow. Boleh hirap mana sini? Contohlah, contoh. Ambil berbahasa akliah. Boleh hirap mana? 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 Berapa? Dia ni macam ba'alam. Mana tak kait dengan Tuhan? Apa dia? Istilah. Istilah makna tu. Istilah makna tu. Jadi kalau sifat ma'ani tu pada istilahnya dia sifat yang rujuk pada benda yang maujud saja. Maujud saja. Tapi yalah, yang pentingnya arok. Arok ni umum lah. Jadi sini kita faham arok ni makna ma siwal zat. Ma siwal jauhar. Yang selain daripada jauhar. Jadi makna di sini tajawuz lah. Menggunakan dengan makna, bukan makna dengan istilah sifat makna. Tapi makna dengan istilah sifat secara umum. Maka baru sah kita kata contoh kal harakati was sukun. Seperti gerak dan diam. Sebab gerak diam ni dia pada di sisi apa ni, tahqiqnya dia bukan sifat betul sifat makna. Nampak tak? Kal harakati was sukun, seperti gerak dan diam, wa nahwihi, dan seumpamanya. Wa dalilu thubuti wan nafi fihima, dan dalil sabit dan penafiannya pada kedua-duanya. Pada mana? Pada jauhar dengan arak, musaffarun, tertulis fi kutubihim, pada kitab-kitab mereka, kitab para ulama ahli kalam, masyhurun fiha, dalilnya masyhur sangat padanya. Rujuk situlah. Rujuk situ. Bawah ni Syekh Nizam Hamadi sebut bawah ni. Nak baca? Baca tak? Nak baca? Nak baca tarik nafas tu. Jadi antara disebut oleh Syekh Ad-Dusuki, macam mana? Nak kata ke mana? Bahawa sabit a'raf. Okay, kita kata sekarang ni kita terima bahawa alam tu ada jauhar, ada a'raf. Apa bukti alam ada jauhar, ada a'raf? Kita nak tanya, nak tanya pula ni. Apa bukti? Ada alam ni, apa ni, ada sabitnya a'raf, dan sabitnya a'raf bagi alam ni, ataupun adanya jauhar dan juga a'raf. Tengok. Min ashhari turuki ala thubutil a'rabi, ni dalil sabit a'raf atas tariq yang paling masyhur pada mensabitkan a'raf. Tariqu Imamil Haramain, jalan Imam Haramain. Wa huwa al-istidlal bil ahkam, iaitu berdalil dengan hukum. Bi antakun masalan, ini tasafal jauharu bi kaunihi mutaharrikan ba'da ittisafihi bi kaunihi sakinan, fa hadzani hukmani jaizan. Sesuatu jauhar jika bersifat dia bergerak setelah dia bersifat dengan diam, maka ini dua hukum yang harus. Makna jauhar kita hukumkan dengan bergerak dan juga dengan diam. Harus bergerak dan harus diam. Harus bergerak dan harus diam. Wa kullu jaizin la budda lahu min muqtadin. Setiap yang jaiz tidak mesti ada muqtadin. Sebab kenapa yang dia tu harus? Penyebab keharusannya. Muqtadi. Wal muqtadi imma nafyun aw isbat. Jadi yang menuntut atau yang menyebabkan, muqtadi ni yang menuntutnya lah, sama ada nafi atau isbat. Penafian atau pengisbatan. Wal awwalu batilun. Yang pertama batil. Mana nafi itu batil? Li'annal adam la tida'a lahu. Kerana adam, ketiadaan, dia tak boleh nak mengiktidak, menuntut sesuatu. Benda tak ada, ketiadaan, macam mana nak hukum? Dia tak boleh mengiktidak sesuatu. Okay. Tinggal lagi isbat. Jadi nafi tolak dah. Maka tinggal lagi isbat. Isbat imma nafsul jauhar. Sama ada mengisbat. Yang mengisbat tu diri jauhar. Au zaidun alaihi. Ataupun yang lebih daripada ni. Okey. Jauhar ni bergerak. Bergerak atau diam. Maka kita hukum gerak dan diam itu harus. Apa yang menyebabkan harus? Ataupun menyebabkan harus?
Jadi penyebab harus tu penafian atau isbat. Nafi tolak tepi dah. Kalau tidak akan ada lah. Tak boleh kita nak isbat dua-dua. Jadi isbat. Siapa yang mengisbatkan keharusan? Diri jauhar ke? Imma apa ni? Imma nafsul jauhar au zaidun alaih. Sama ada diri jauhar ataupun yang lebih daripada diri jauhar. Wal awwalu batilun. Yang pertama batil. Idh law khassasal jauharu nafsahu bimutaharrikiyati, kalau jauhar itu mengkhususkan dirinya dengan bersifat dengan gerak. Masalan, lama zalat hadhil halatu, nescaya tak akan hilang sifat bergerak daripada diri jauhar ma'a wujudihi, selagi mana adanya jauhar. Faham? Sekarang ni apa yang menyebabkan kita menghukumkan harus bagi gerak dan diam? Ada yang pertama, diri jauhar. Okay, kalau diri jauhar itu yang menyebabkan hukum, maka sifat tu zati, zat jauhar. Bila contohnya jauhar memilih ataupun menentukan dia tu bergerak, maka sifat tu jadi zati. Maka tidak akan hilang selama-lamanya. Li'annama bidzati la yazulu wa la yataghayyar. Kerana sesuatu yang ada pada zat dia tidak akan hilang dan tidak akan berubah. Kan sifat zati kan? Selama mana benda tu? Kalau dia tu manusia, sifat zati dia adalah insaniyah. Selama-lamanya insaniyah. Kalau dia tu haiwan, selama-lamanya sifat dia hayawaniyah. Selamanya haiwan. Apa? Okey, jadi jadi hak tu tertolaklah. Thumma zaidu. Okey. Jadi tertolak ada yang zaid. Faham tak? Jadi isbat siapa muqtadi dia? Zatu jauhar. Itu mustahil. Sebab bila begitu takkan dia dapat mengisbatkan lawan bila dia tentukan tu. Maka tinggal lagi muqtadi dia ataupun yang menyebabkan hukum tu ialah zaid, sesuatu yang lain daripada zat. Thumma zaidu imma mithlul jauhari au khilafuhu. Zaid itu sama ada benda itu sama macam jauhar ataupun lain daripadanya. Faham tak? Dia sama dengan jauhar atau lain. Wal awwalu batilun. Yang pertama batil. Kenapa? Li'anna mithlal jauhari yajibu an yusawi. Kerana sesuatu yang seumpama jauhar mesti sama. Jadi bila sama, yang sama dengan jauhar tu bersifat juga dengan gerak dan diam. Jadi yang menyebabkan gerak dan diam pada seumpama jauhar tu ialah jauhar lain yang seumpamanya. Jadi apa? Tasasul. Jadi tasasul. Wa khilafuhu. Okey. Jadi tolak dah bahawa dia itu seumpama jauhar. Wa khilafuhu. Okey. Tinggal lagi ada yang khilafnya. Yang lain daripada jauhar. Imma fa'ilun mukhtarun, sama ada dia itu fa'il, pembuat yang mukhtar, au ma'nan qa'im au bima'nan qa'imin bil jauhar, atau dengan sifat yang ada pada jauhar. Okey. Sekarang ni yang lain daripada jauhar tu yang menyebabkan dia dihukum dengan jaiz tu sama ada yang dua. Dia itu fa'il mukhtar, dia itu boleh pembuat yang ada ikhtiar, yang boleh pilih, ataupun sifat yang ada pada jauhar. Wal awwalu batilu. Yang pertama batil. Sebab apa? Li'annal mukhtara la budda lahu min fi'lin. Kerana kalau dia fa'il mukhtar, dia tak dapat tidak daripada tak dapat tidak min fi'lin. Li'annal mukhtara, benda yang mukhtar, fa'il mukhtar kan, la budda lahu min fi'lin, mesti tak dapat tidak daripada fi'lin. Mesti dia ada perbuatan. Wal jauharu mustamirul wujud. Walhal jauhar ini sentiasa wujudnya, fala fi'la fihi fi halati baqaihi. Maka tidak ada perbuatan lain pada ketika wujudnya. Masa dia ada perbuatan lain tak? Ada boleh buat berlaku selain daripada wujud? Tak boleh kan? Kalau kata ada fa'ilun mukhtar, maka mesti dia buat sesuatu. Macam mana nak buat sesuatu? Benda tu dah ada. Dia buat benda yang berlawanan. Bila ada, dia buat tak ada. Dalam keadaan adanya, maka anda yang bahawa selain daripada jauhar itu, fa'ilun mukhtar, tak boleh terima. Sebab bila fa'ilun mukhtar, dia mesti ada buat fi'il. Apa yang ada
pada perbuatan yang dibuat ketika mana wujud tak ada benda. Tidak ada benda yang zahir nampak. Jadi tentulah fata'ayyana tsani, tentulah yang kedua bahawa yang lain daripada jauhar itu arad yang kita panggil maknan qaim, diri sifat yang berdiri pada jauhar. Wa huwal aradul matlub. Nampak tak? Boleh buat garisan, andaian. Faham? Balik baca mula, faham? Boleh. Mula susah tak? Apa dia? Ada akidah kubra. Kubra Imam Sanusi bukan. Hak dia Sukiya tu ni kubra dia. Kubra dia. Ya. Ada bab kubra tu bincang banyak berkaitan dengan istidlal ni. Tu banyak. Boleh tak? Faham tak? Okay, sekarang ni gini. Dia tariqatul hasri ni maknanya atas orang mustadil, atas orang buat dalil ya. Sekarang ni anda yang lain tak ada dah. Tinggal anda yang ialah benda yang asing daripada jauhar. Okay. Anda yang benda asing pada jauhar tu kita nak kata dia boleh membuat perbuatan ke dia semata sifat. Dia antara dua tu. Dia tu kalau dia jauhar pula jadi kembali mula salah mula lah. Jadi tasasul lah. Jadi dia tu nak kata fa'il mukhtar ke dia semata sifat je. Dia itu sesuatu yang memberi kesan pada yang lain ke ataupun sesuatu yang semata-mata ada wujud pada zat. Itu je. Ni dia panggil fa'il mukhtar ni. Kalau dia itu dia boleh memberi kesan pada yang lain, dah mana kesannya pada jauhar itu masa dia wujud? Tak ada kesan. Jadi ada yang tu mustahil. Padahal kalau ikutnya tak payah buat ihtimal tu pun tak apa, tapi nak buat ihtimal juga. Kok ada orang main mikir kan? Patutnya terus bawa kepada makna qaimun, tak apa tak. Lepas handaian tu terus bawa makna qaimun, tapi dia buat lagi handaian satu lagi, iaitu sebab apa? Lawang bagi makna qaim ialah sesuatu yang bukan sekadar duduk tapi sesuatu yang memberi kesan, iaitu fa'ilun mukhtar. Nampak tak? Awak payah tu bawah tu nak suruh baca jadi atas tu mudah aja. Wal ghairani humal khilafat, itu sama saja. Ai kullu mawjudaini mukhtalifaini fi jami'i sifatin nafsi, iaitu setiap dua maujud yang berlainan pada sekalian sifat nafsi. Hakikat sesuatu A ni lain hakikat B, maka kita kata B ni khilafu A wa B ghairu A. Gitulah. Wal mithlani kullu mawjudaini muttafiqaini fi jami'i sifatin nafsi, setiap maujud yang sama pada jami' sifatin nafsi, sekalian sifat nafsi. Contoh, Ahmad sama dengan Zaid dari segi dia tu manusia. Nampak tak? Sifat nafsi dia tu manusia. Wa naqidan la yumkinu. Ni kena ambil perhatian sikit. Sebab istilah yang digunakan ahli musannaf ni lain sikit daripada istilah yang kita maklum. Wan naqidani, dua yang berlawanan, la yumkinu ijtima'uhuma, tidak boleh berhimpun. Kadiddaini, seperti didain. Betul lah. Ada dan tak ada tak boleh berhimpun. Seperti mana putih dan hitam tak boleh berhimpun. Illa anna naqidaini qad yartafi'ani, kecuali naqidaini kadang-kadang terangkat kedua-duanya, boleh ternafi. Kal mauti wal hayati, seperti hidup, mati dan juga hidup. Mati hidup nakid tak? Bukan nakid kan? Di sisi yang kita maklum istilah kita mati dan hidup ialah didain, sebab mati pun maknan qaimun, hidup pun maknan qaimun. Nampak? Jadi sebab tu ambil ni istilah mustalah inda syekh. Kenapalah dia menamakan gitu. Jangan kita keliru dengan istilah yang kita pegang dulu ni. Jadi ni kena faham molek ni. Faham molek ni. Ni penting kalau baca kitab-kitab gini, perlu kepada kita kata apa? Perlu kepada tunjuk ajar.
ataupun perlu kepada uh, irsyad. Perlu kepada irsyad guru-guru. Sebab apa? Takut jadi kita punya kaedah tu jadi apa ni? Jadi kacau bila dah. Kalau ni terjadi kot kepada orang-orang mengaji Asy'ariyah sini, lepas tu pergi Saudi, pergi Jordan, tak ngaji tempat-tempat gitu, ngaji dengan hak salafi. Hak dia asas tu dah kemah dah. Faham tak? Tidak kemah dah. Tidak ni nak tentukan mana sebenarnya kaedah yang perlu dipegang, mana kaedah yang mungkin kita anggap dia sebagai khilaf tapi dia bukan perlu dipegang. Ada kata dah ni khilaf kan? Boleh terima belaka lah. Bab fiqh tak apa, bab akidah jangan buat gitu. Bab akidah jangan buat gitu. Ada bab akidah yang bukan khilaf yang mu'tabar. Bukan khilaf, laisa kullu khilafin mu'tabar, lakin khilafun lahu hadzum minan nazar. Khilaf yang ada dalil je. Boleh kita ijtihad. Ada sandaran. Okey sini. Jadi sini nakid di sisi mustalah Syekh. Dia kata boleh diangkat, iaitu hidup dan mati. Hidup mati boleh ke? Tak hidup tak mati. Boleh tak? Tak hidup tak mati. Boleh tak? Apa dah boleh ni? Dinding ni tak hidup dan mati. Hidup dan mati pada benda yang menerima je. Maqabalah. Sesuatu yang menerimanya. Ni ada malakah lah kalau di sisi Mu'tazilah. Tahu tak? Ada malakah, benda yang menerima. Jadi dinding, kursi itu tidak menerima hidup, tidak menerima mati. Lepas tu kata qad yartafi'ani, kadang-kadang terangkat, tidak hidup, tidak mati. Wa diddaini la yartafi'ani, dan diddain dia tidak terangkat, kal harakati was sukun, seperti gerak dan diam. Tak terangkat. Harakah was sukun. Dia pertamanya menamakan harakah sukun sebagai diddain. Lepas tu kena ambil perhatian ni. Ni bukan alal mustalahil masyhur. Ni. Ni bukan di atas mustalah yang masyhur ni. Okey. Jadi kita kekal dengan mustalah kita tu. Jangan keliru lah. Nampak? Jangan keliru. Ini bukan di atas mustalah yang masyhur. Jadi diddain, dia kalau ikutnya harakah dan sukun bukan daripada diddain. Dia daripada apa? Daripada apa? Kalau did dengan makna umum ya. Kalau did dengan makna umum ya, tapi kalau did pada istilah amrani mawjudani wujudiyani bainahuma ghayatul khilaf, itu tak. Harakah sukun daripada aspek mana? Gerak diam. Harakah wa sukun. Nakid. Taqabul bainal harakati was sukuni min taqabul syai'i wa ma yusawi naqidihi. Tak. Lawanan antara gerak dan diam tu ialah lawanan antara sesuatu dan yang sama dengan nakid dia. Sukun. Lawan sukun apanya? La sukun, nakid sukun. La sukun. La sukun sama dengan harakah. Harakatun. Lawan dia ialah la harakah. La harakah sama dengan sukun. Jadi taqabul tu baina syai' wa ma yusawi naqidihi. Okey. Jadi gerak dan diam. Gerak dan diam. Wala budda. Jadi dia kata sini diddain dia tidak terangkat. Tak boleh tidak gerak dan tidak diam. Tak bergerak dan tak diam tak terima. Wala budda min wahidin minhuma. Tak dapat tidak daripada salah satu
daripada keduanya. Nisbah ni nisbah jisim ni, faham? Jangan kata kita nisbah pada semua maujud sebab Tuhan tak masuk ni. Ni perbincangan ni contoh. Bagi tidak terangkat nisbah kepada ajsam. Wala budda min wahidin minhuma, tak dapat tidak salah satu. Fa innahu la yu'qalu jismun bila harakatin wala sukun. Kerana tidak dapat diterima satu jisim yang tidak bergerak dan tidak diam. Tak diterima. Cuma dia namakan sebagai didain tu. Syekh Nizam dah ta'liq sini tau. Makna kalau molek lah, makna tukar nakidah itu dengan tepat nakidah itu jadi didai, tepat nakidah itu jadi didai. Tahu tak? Kalau begitu jadi jelas lah. Makna kalau kita nak kata ini Syekh Nizam dah ta'liq sini. Jadi makna kalau kita kata nak didai situ qad yartafi'a, tu memang susah sebab tidak akan berlaku. Kita kena apa nama ni, kena takwil tadi pun. Dan tempat didain tu kita jadikan nakidain. Tempat didain jadi nakidain, jelas dah harakat sukun dia panggil juga nakidain. Tapi dengan takwil, makna mustaqabul baina syai'i wa ma yusawi naqidu. Samalah. Hakikatnya apa itu sukun, la harakah. Tapi dia tak ambil dengan sukun. Tapi dia tu respect mana? Dia respect nakid lah. Jadi maknanya kalau tempat nakid dan jadi didain, tempat didain jadi nakidain, tak ada iskal lah sini. Nampak? Jadi tarikh itu berlaku atas jalan masyhur. Tapi kalau kekal sebegini akan jadi iskal sikit lah dari segi tarikh tu. Okay. Dia pelik kat sini. Saya rasa dalam syarah segi tak sebut tak. Dalam syarah kita baca tak ada sebut tak, tak ada sebut. Sebab itu semua syarah qawaid tapi syarah Syekh Zaruk buat tu lain lah ni. Nampak lain sangat. Lain. Jadi fa innahu la yuqalu jismun bila harakati wala sukun. Wallahu a'lamu wa tahqiquhu fi kutubihim, dan tahqiqnya kamu tengoklah pada kitab mereka. Syekh pun tengok suruh rujuk baliklah. Ini kalau kita rujuk kitab-kitab para ulama kalam, makna ta'rif itu alangkah sayugianya, maknanya kita nakid itu jadi didain jadi nakidan. Fal yunzar fiha, maka hendaklah diperhatikan di sana. Wallahu a'lam. As-sami'u wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.